untuk mencalonkan nama Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai uh, calon Perdana Menteri PH+. Ya. Tak lama lagi PH+ ni bakal tak wujud lah sebab perangai Anwar dengan PKR ni. Tapi sebenarnya perkara ni dari awal sudah diduga, sebab saudara-saudari yang mengikuti penulisan saya, kalau perasan betul-betul, saya ada ceritakan dua cabang, iaitu yang pertama, cabang melibatkan Mahathir mengadakan perjanjian dengan Anwar. Cabang kedua ialah Mahathir tanpa Anwar. Dan fokus Tun dari awal adalah tanpa Anwar, because Anwar terbukti dari dulu menimbulkan pelbagai masalah dari segi isu peralihan kuasa, ketidaksabaran dan sebagainya. Jadi sebelum seseorang yang matang politik boleh memikirkan nak kerjasama dengan Anwar, dia kena pastikan yang dia dah cukup kuat, baru pertimbangkan kerjasama. Jadi seperti biasa, Anwar sudah tersalah baca, tersalah tafsir, dan saya akan jelaskan mengapa sebenarnya Anwar tak setuju. Tersalah baca, tersalah tafsir, tapi ini bukan sebab utama. Ini memang penyakit Anwar. Bila dia dah dekat dengan finishing line, dia selalunya over excited, over confident, dan dia tersalah baca, tersalah tafsir tujuan utama Tun. Baik. Jadi perbincangan yang diadakan dengan PH+ tu semata-mata untuk elakkan pertembungan pelbagai pihak di pilihan raya umum ke-15. Jadi blok Tun yang dia tak bawa semua dalam mesyuarat hari itu, kerana hari itu hanya ada serpihan PPBM melibatkan Tun, atau blok Tun yang dari PPBM dan Warisan yang hadir bersama dengan Pakatan Harapan, iaitu DAP, Amanah dan PKR. So of course Tun tak akan bawa dan tonjolkan semua. Dan ini adalah untuk melihat reaksi Anwar. Jadi seperti yang dijangkakan, seperti biasa, seperti lazimnya, Anwar dan PKR selalunya main persepsi. Perkara kecil sebegini pun dia akan memungkiri janji, dan diberitahu bahawa keputusan akan dibuat dalam masa seminggu atau 7 hari. Tapi pada hari keputusan ingin dibuat, semua dah bersetuju bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad, mereka akan memilih option bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad akan menjadi Perdana Menteri dan Anwar akan jadi Timbalan Perdana Menteri. Maknanya DAP dah setuju, Amanah dah setuju, dan blok PBM dan Warisan dah setuju. Dan blok Mahathir ni, Kem Mahathir ni sebenarnya tak suka dengan Anwar. Jadi option ni sebenarnya Mahathir setuju ni bukannya sebab dia percaya yang Anwar akan setuju. Ini hanya sekadar ambil syarat untuk lihat reaksi Anwar. Because sebelum meneruskan pergi ke fasa kedua, kita selalu kena beri peluang kepada Anwar agar esok Anwar tak boleh kata, oh mereka memang dari dulu lagi tolak saya. So sekarang on record, Tun memang pernah berbincang dengan Anwar, tapi sekarang yang kencing adalah Anwar dan PKR. Seperti biasa, seperti lazim, kubu Anwar PKR ni dah retak teruk. Okay, Anwar tak boleh control even half of PKR yang ada lagi. Hari ini sahaja 11 pemimpin Sabah pelbagai jawatan. Ada yang jawatan di dalam cawangan, ada yang jawatan di dalam bahagian dan sebagainya, mengisytiharkan keluar PKR dan dipahamkan bersama beribu-ribu ahli PKR. Setiap hari kita dengar pemimpin-pemimpin keluar. Semuanya tak percaya lagi dengan kepimpinan Anwar. Di dalam PKR sekarang, yang 38 ahli parlimen yang baki ini, ada 3 puak. Puak pertama adalah puak Anwar. Puak kedua adalah puak duduk atas pagar. Puak ketiga yang bakinya 5 orang adalah puak Azmin. Itu pun sekarang mereka bermain tunggu dan lihat, sebab mereka dah tak yakin lagi dengan apa yang berlaku di Perikatan Nasional. Ya, maknanya puak Anwar ni tinggal kecil je di dalam PKR. Mungkin 15 ke
atau 20 ke, kita tak pastilah, tapi kecil. So PKR ni makin hari makin retak dan Puak Anwar makin hari makin kecil. Okey. So jadi Anwar tak sedar perkara ni, dan perkara ni memang biasa, lazim dalam PKR, iaitu kuat kencing, ataupun bagi saya parti kencing rakyat lah, PKR. Jadi peluang diberikan, badai timbul, wujud, pergi ke mesyuarat tu untuk beri peluang. Okey. Tapi sekarang nyata PKR dah kencing. Okey. Maka tajuk hari ini adalah untuk mengetahui sebab sebenar PKR kencing. Okey, satu, memang Anwar ni tersalah tafsir Mahathir. Jadi dia tersalah baca. Dia fikir Mahathir was desperate, so dia datang dan dia tak ada blok yang kuat tanpa Anwar. Kalau benar Mahathir terus pergi berunding dengan Anwar dulu tanpa perkuatkan jentera dia sendiri ataupun blok dia sendiri, maka salahlah orang kata he's a seasoned politician atau he's a maverick. Okay. So obviously that is not the case. Okay, so dia pergi. Dan sekarang satu Malaysia, rakyat dah lihat macam mana PKR kencing. Sebab DAP dah setuju, Amanah dah setuju, Blok Mahathir dah setuju. Cuma Anwar yang timbulkan masalah, dan PKR. Okey, itu sebab satu, dia tersalah tafsir. Sebab kedua, saya akan ceritakan setakat mana yang saya boleh, dan ada yang saya tak akan ceritakan. Anwar sebenarnya tangan dia terikat, tetapi bukan oleh DAP, bukan oleh Amanah. Okey, itu sahaja. Anwar tangan dia sebenarnya terikat, dan dia berada dalam ketakutan. Mengapa dia berada dalam ketakutan? Mengapa tangan dia terikat? Itu saya berhenti takat tu dulu. Okey. Jadi sekarang Anwar ada satu harapan. Dia ada satu angan-angan. Okey. Untuk tahu apa harapan atau angan-angan tu, kita pergi kepada belah UMNO pula. UMNO ni saya dah cerita berulang kali, ada tim A, tim B. Tim A ni adalah minority, tim B adalah majority. Tim A ada sokongan 9 ahli parlimen. Itu pun ada orang kata 10, ada orang kata 9, tapi minority. Dan sokongan minority, ketua-ketua bahagian dan cawangan. Tim B ada sokongan majority ahli parlimen dan majority ketua bahagian dan cawangan. Untuk lebih lanjut, lihat sidang media sebelum ni dalam YouTube berkenaan tim A, tim B. Baik. Apabila kita cerita babak link sidang media tu, link YouTube saya di bawah. Apabila kita cerita tim A, tim B, tim A ni merangkumi majoriti kepimpinan tertinggi UMNO. Bukan semua, tapi majoriti, dan ahli-ahli majlis kepimpinan tertinggi UMNO yang dilantik. Saya dah beritahu berulang kali. Baik. Di dalam tim A ni, tapi bukan hanya mereka sahaja, ada juga orang-orang the extended group, iaitu cyber trooper, media-media dan yang ditaja, okey, ataupun orang-orang media yang ditaja, ataupun penulis-penulis yang ditaja, dan bekas-bekas ahli UMNO, khususnya seorang bekas ahli UMNO. Okey, kita berhenti takat tu. Jadi itu cerita tim A, tim B. Dan tim B, ikon-ikon dia yang tak memegang jawatan is Datuk Seri Najib Tun Razak. Yang memegang jawatan is seperti Tajuddin Abdul Rahman, Nur Omar. Dan Nur Omar baru ni letak jawatan sebagai pengerusi MISC, hanya selepas 2 minggu dilantik. Kemudian ada Anwar Musa, kemudian ada Bong Mokhtar. Terberhenti takat tu. Jadi untuk mengetahui lebih dalam, saya dah sebelum ni dah cerita berkenaan dengan tim A, mengapa dia pegang PAS. Sepintas lalu, tim A lepas pilihan raya, saham UMNO jatuh teruk dan saham PAS naik mendadak tiba-tiba. Sebab apa? Pada lepas pilihan raya umum, masyarakat Melayu Islam nampak dengan jelas, bukan hanya ada kata-kata lompat daripada UMNO, PAS dalam keadaan kemelut, dalam keadaan politik yang cukup
hebat, ancaman politik yang hebat daripada PH semasa pilihan raya, PAS mampu pertahankan benteng-benteng di Terengganu dan Kelantan. So automatik PAS jadi benteng terakhir untuk mempertahankan Islam. Jadi saham PAS naik melonjak. Jadi tim B automatically saham UMNO jatuh mendadak. Dan tim A yang sebelum pilihan raya umum ke-14 adalah terdiri daripada pemimpin-pemimpin negara, ya, saham mereka ataupun support mereka daripada ketua-ketua bahagian dan ketua-ketua cawangan dan ahli-ahli parlimen menjunam. Itulah tim B jadi majoriti dan tim B jadi kuat. Jadi tim B sebenarnya, pemimpin-pemimpin tim B ni nak buat penjenamaan semula UMNO. Tapi tim A dah tahu kalau dibuat penjenamaan semula UMNO dan Barisan Nasional, tim A akan hancur, akan terkubur. Sebab tim B nak perubahan yang ketara dalam pucuk kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Jadi tim A dia ambil keputusan untuk lanjutkan apa yang telah dimulakan sebelum PRU 14. Sebelum PRU 14 memang tim A lah yang cetuskan kerjasama antara UMNO dan PAS. Jadi beberapa pemimpin tim A ni mengambil keputusan, marilah kita lanjutkan kerjasama itu kepada sesuatu yang lebih kukuh. Dan di situ timbul konsep penyatuan ummah yang akhirnya menjurus kepada Muafakat Nasional. Mengapa dia beralih dari penyatuan ummah ke Muafakat Nasional? Sebab lambat laun, lama-lama ada juga orang bising termasuk saya. Lama-lama timbul kesedaran bahawa sebenarnya apa yang PAS dengan UMNO lakukan ni bukannya perpaduan ummah, ianya sebenarnya penyatuan parti-parti politik semata-mata. Jadi itulah dia timbulkan Muafakat Nasional. Dia tukar daripada penyatuan ummah kepada Muafakat Nasional. Lebih-lebih itu banyak saya dah cerita dalam sidang-sidang sebelum. Tapi tim A keluarkan, dia taja lah, trupa-trupa, dia taja kumpulan-kumpulan apa semua ni untuk timbulkan suasana perjuangan penyatuan ummah. Sebenarnya tak betul tema tu. Dan kumpulan-kumpulan ni di dalam media sosial, di dalam aktivisme dan sebagainya, mereka cuba lagakan Mahathir dengan Anwar dan timbulkan kebencian masyarakat Melayu Islam terhadap Mahathir. Okey. Jadi lepas itu tim A buat benda ni bukannya sebab dia percaya benda tu, sebab dia nak elakkan daripada berlakunya rebranding UMNO. Sebab kalau rebranding UMNO, tim A akan terkubur. Dan juga tim A sebenarnya tahu lepas pilihan raya umum ke-14 bahawa untuk UMNO pegang semula tampuk kepimpinan negara dalam PRU 15 ni tak mungkin. Sampai hari ini dia tahu tak mungkin. Jadi dengan berpaut pada PAS, dia naikkan saham dia dan secara tidak langsung dia timbulkan persepsi kononnya Muafakat Nasional akan menang besar. Itu adalah satu propaganda. Sebenarnya daripada awal tim A hanya ingin menakluki hampir ke semua kubu kuat Barisan Nasional di negeri-negeri semenanjung. Sebab dia tahu untuk pegang kembali tampuk kepimpinan negara di PRU 16, bukan 15, 16, dia perlu dulu tawan balik semua negeri-negeri di semenanjung yang dulu kubu kuat BN, termasuk Johor yang merupakan kubu kuat Muhyiddin. Sebab itu dia pegang Muhyiddin. Dan lepas itu beransur-ansur, sebab bila anda pegang negeri, ada akses kepada semua jentera pentadbiran negeri. Dengan akses kepada jentera pentadbiran kerajaan negeri, senanglah kerja untuk buat kerja lah, untuk memperkembangkan sayap. Dan akhirnya pada PRU 16 barulah fikirkan nak tawan balik negara. Itulah yang sebenarnya tim A buat. Maknanya anda semua tertipu. Anda semua tertipu yang duk melaung-laungkan MN akan menang besar, MN akan menang besar. Anda semua tertipu. Dan analisis terperinci, andai kata PH Plus, andai kata Mahathir bersama PH Plus dan versus PN, mengapa PH Plus akan menang, saya dah buat dalam satu sidang lepas, boleh rujuk. Baik. So itulah matlamat tim A. Dan dari awal lagi dia dah nak percepatkan dia punya PRU 15. Jadi apabila benda ni saya dah cerita, tapi saya terpaksa ulang beberapa bahagian sebab saya nak menjurus kepada mengapa Anwar buat keputusan untuk tidak terima Mahathir. Jadi apabila dia percepatkan PRU 15,
Sebab dia nak percepatkan PRU15 untuk tawan negeri, dan kemudiannya saya jangka dia akan percepatkan PRU16 untuk tawan negara. Jadi mungkin lepas PRU15, saya jangka je lah, mungkin lepas 3 tahun akan ada PRU16 dan kemudian UMNO kembali berkuasa. Itulah cara dia fikir. Jadi tim A buat apa? Dia lagakan semua orang. Dia lagakan PKR dengan adanya kumpulan-kumpulan penyatuan apa semuanya lah. Dia lagakan Anwar dengan Mahathir dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, tim B, saya dah cerita dulu, tengah mengadakan satu perjumpaan siri perbincangan rahsia dengan tim B ya, Hishamuddin, dengan wakil-wakil dari PKR, iaitu Menteri Besar Selangor, PAS iaitu Taqiyuddin dan Menteri Besar Terengganu, PPBM dan sebagainya, ke arah satu formula perpaduan yang lebih menyeluruh selepas APEC, di mana ikut rancangan Mahathir akan letak jawatan lepas APEC dan membenarkan mereka yang terbabit ni cetuskan perubahan kerajaan kepada kerajaan perpaduan yang lebih menyeluruh dari segi penyatuan ummahnya, dari segi penyatuan masyarakat majmuknya dan sebagainya. So tim A dah hidu benda ni. Jadi apa tim A buat? Ada 1-2 pemimpin tu dia pergi cucuk satu camp dalam PPBM. Kita namakan camp ini Camp Muhyiddin. Dia cucuk orang ni untuk yakinkan camp ini bahawa Anwar sebenarnya sudah terdesak, dan Anwar, DAP dan Amanah merancang untuk menerkam Mahathir sebelum, sebab mereka tak mau tunggu sampai APEC, maka mereka akan menerkam Mahathir sebelum bulan Mei, dan Anwar akan jadi Perdana Menteri. Jadi mereka cucuk sehingga kumpulan ni percaya, dan kumpulan ni berjaya meyakinkan majoriti ahli parlimen. Jadi oleh kerana percaya benda ni, maka ahli-ahli parlimen PPBM ni memang tak suka Anwar. Jadi mereka bersetuju dengan Camp Muhyiddin untuk keluar daripada Pakatan Harapan dan untuk bersama dengan UMNO secara seketul en blok dan PAS dalam Perikatan Nasional. Jadi matlamat tim A sebenarnya adalah untuk pasti cantas tim B ni, sebab dia ingin PAS sentiasa bersama tim A, bukan tim B. Juga dia ingin cantas kerajaan perpaduan Mahathir yang penyatuannya lebih menyeluruh dari segi Melayu Islam ni pada bulan November. Jadi sebab tim A memang dari awal dah rancang untuk adakan PRU tahun ni. Jadi jika rancangan Mahathir percaya, rancangan mereka gagal. Jadi mereka cantas awal tu, yang cucuk tu, dan mereka berjaya cantas. Dan juga tim A ni sebenarnya dia nak pastikan bahawa PPBM ni berpecah, PKR berpecah dan sebagainya. Okey, baik. Jadi Camp Muhyiddin bersetujulah. Tapi Muhyiddin menjangkakan sebenarnya Azmin dia mampu bawa 25 atau lebih ahli parlimen PKR, sebab biasanya bila berlaku pertukaran kerajaan, sememangnya ahli-ahli parlimen, biar mereka suka tak suka Anwar ke apa, mereka akan lompat ke hala yang lebih menguntungkan. Tapi Azmin tak sampai, hanya mampu bawa 10. Itu pun 5 ni masih duk tunggu dan lihat. Mungkin mereka akan lompat, mungkin tak lompat, tapi 5, 10 ke 15 ke tak mencapai matlamat. Jadi sebenarnya mengapa Azmin gagal bawa lebih ramai ahli PKR? Sebab dalam pada tim A sedang